Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Di mana jua anda berada, tak kiralah kalau anda di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru maupun di Kedah. Contoh anda sedang menonton kami secara langsung. Dan sesi hari ini kami akan bersiaran nak bercerita sikit ni pasal bangunan terbaharu. Dan yang paling penting anda juga boleh tonton kami di MSAM 2023 di Facebook dan juga YouTube untuk Minggu Saham Amanah Malaysia dari Setia Fontaines Bertam Pulau Pinang. Okey. Dan apa yang sedang berlaku sekarang dari 30 hari bulan September hingga 8 hari bulan Oktober kami akan berkampung di Bertam Pulau Pinang. Jadi kalau anda ada berada dekat-dekat lah, datang ramai-ramai jumpa kami di sini. Banyak aktiviti yang sedang kami lakukan di MSAM 2023. Baik, sedikit latar belakang. Saya nak cerita sikit mengenai Menara Merdeka 118. Kalau anda tidak pernah dengar mengenai Menara Merdeka 118, saya tak tahulah anda berada di mana sebenarnya. Sebab ini adalah satu, boleh saya katakan, bangunan yang cukup ikonik. Ianya merupakan sebuah pembangunan oleh PNB, Merdeka Ventures, anak syarikat milik penuh PNB. Merdeka 118 ini juga menyasarkan matlamat ECG melalui pensijilan kelastrian dari segi pembinaan dan seni bina, iaitu Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, Green Real Estate ataupun Green RE dan juga Green Building Index ataupun GBI untuk memenuhi syarat bangunan hijau ataupun green building. Baik, saya cukup bernasib baik hari ini, bukan saya keseorangan, malah saya ditemani oleh seorang insan istimewa. Saya perkenalkan Yang Mulia Tengku Datuk Abdul Aziz Tengku Mahmud yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures, dengan topik perbincangan hari ini Sustainability and Engineering at Merdeka 118, di mana kita akan mengadakan sesi perkongsian mengenai pembinaan Menara Merdeka 118. Okey, terima kasih Tengku Datuk kerana sudi menemani saya meluangkan masa untuk sesi kita hari ini. Jadi nak tanyalah dulu sebelum kita mulakan acara kita tu, nak membuka mukadimah. Assalamualaikum. Sihat Tengku Datuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, so kita nak mulakanlah. Tengku Datuk, kalau boleh Tengku Datuk kongsikan inisiatif hijau ataupun green initiatives di Menara Merdeka 118. Terima kasih, Rai. Mungkin sebelum saya memberi huraian tentang green initiative di bangunan ini, mungkin kita kenal dulu apa di dalam bangunan Merdeka 118. Kita ada 83 tingkat pejabat. Okey. Hotel 17 tingkat dan juga dek tinjau 3 tingkat, menjadikan 118 tingkat. Ya. Jadi ciri-ciri hijau yang ada di bangunan ini, yang pertama yang boleh dikongsikan ialah di bumbung menara ini kita sediakan solar panel. Dan solar panel ini boleh menjana untuk air panas untuk kegunaan hotel. Jadi kalau kita duduk kat hotel tu, memangnya air panas yang kita gunakan tu akan dibuat oleh solar panel, di-generate oleh solar panel tersebut. Dan juga di dalam bangunan pejabat, kita sediakan glass panel yang mempunyai ciri-ciri supaya dia boleh mengurangkan haba untuk masuk ke dalam bangunan. Ya, dan bahagian dari kawasan tu kita ada zone daylight, di mana kalau kita duduk kat situ dan lampu akan menyala, kalau kita keluar dari kawasan tu lampu akan padam. Jadi so, kita sangat cost saving, ya. Cost effective. Ya. Dan kesemua pencahayaan di dalam bangunan itu kita gunakan LED. Dan mengikut kiraan kita boleh kurangkan lebih kurang 30% pencimatan dari segi tenaga elektrik untuk keseluruhan bangunannya. Dan di samping itu untuk pengangkutan awam juga, di samping adanya MRT, RRT dan juga monorail, kita juga sediakan tempat letak basikal. Untuk basikal. Sebab kita rasa pada masa hadapan ramai orang datang ke pejabat dengan basikal. Naik basikal. Dan uniknya kita juga sediakan bilik mandi juga.
Shower room. Untuk shower room. Yes, itu sangat penting. Yes. Betul. Jadi senang. Hmm. Dan again kalau kita lihat perkembangan di segi mobile electrical punya vehicles contohnya, EV charging station juga disediakan di dalam tempat letak kereta. Jadi pihak yang semua yang bekerja di sini boleh letak kereta itu untuk charge, betul. dan betul. bila petang boleh ambil. Saya rasa Tengku Datuk satu inisiatif yang bagus sebab kalau kita tengok bukan saja bangunan yang kita nak alihkan ke e-green living, malah Yes. saya tengok ramai sekarang eksekutif muda pun macam Tengku Datuk cakap bersenam untuk ke pejabat, contoh naik basikal. Kemudian ada kemudahan shower tu memang bagus sangatlah. Bagus sangat. Mungkin Tengku Datuk juga nak sentuh mengenai ini, saya dapat tahu mengenai green water grey water capture. Yes. Ia bermaksud kalau kita sebenarnya fasiliti ini kita sediakan di dalam bangunan pejabat. Okey. Contohnya kalau kita pergi ke washroom atau gunakan sinki, air biasanya dilepaskan ke public punya sistem. Septic, Jadi di bangunan pejabat ni kita salurkan Okey. ke basement, kita ada satu tangki khas dan kita gunakan Macam kita recycle balik lah. recycle. Kita recycle balik 100%. Oh. Tapi bukan untuk minum selepas tu, Okey. tapi untuk cleaning. Okey. Siram pokok ke siram contoh. pokok. Oh, okey. Dan juga kalau contohnya kalau hujan di sekitar precinct ni, Which is very common in Malaysia. very common, Okey. kita buat 100% recycling. Wow. Ke semua air hujan tu dikumpulkan, Aha. dimasukkan ke dalam satu tangki di basement dan dikita semula balik. Satu inisiatif yang saya rasa ramai yang patut ikut sebab ialah kita pun nak ke fasa save the world, go green dan sebagainya. Okey, saya rasa sangat-sangat menarik. Ini saya rasa kita baru sentuh sikit je Tengku Datuk. So betul. soalan seterusnya Tengku Datuk, bagaimanakah Tengku Datuk melihat kepentingan bangunan hijau atau green building ini dalam industri hartanah kita di Malaysia? Bagi kita, kalau kita lihat untuk masa hadapan, kesemua bangunan yang akan dibangunkan perlu ada ciri-ciri ini kerana kita tahu kos energi makin lama makin tinggi. Benar. Ya. Jadi dengan adanya ciri-ciri hijau ni, life cycle cost ataupun kos penyelenggaraan untuk jangka masa 20 tahun, 30 tahun akan menjadi lebih rendah. Itu satu. Yang keduanya, ia juga menjadi satu fasiliti atau inisiatif untuk mengurangkan carbon dioxide untuk in the future. Ya. Jadi untuk bangunan ini kita sararkan 60% dapat dikurangkan carbon dioxide ini emission dapat dikurangkan. Dan bagi investor untuk bangunan ini saya rasa dia dapat dua keuntungan ataupun kelebihannya. Yang pertama dari segi pengurangan dari segi kos penyelenggaraan. Yang keduanya bangunan ini akan menjadi lebih efisien. Itu penting. Sebab tentunya setiap yang bekerja di sini memerlukan keadaan yang lebih sempurna, lebih nyaman. Betul. Sebenarnya apa yang Tengku Datuk sebut ni dah pun menjawab soalan saya seterusnya sebenarnya. Sebab soalan saya seterusnya adalah bagaimana Menara Merdeka 118 ni dapat dibezakan dengan bangunan-bangunan lain. Kita tak payah cerita Malaysia lah di Lembah Kelang. Jawapannya dah pun Tengku Datuk jawab. Tapi yang ini mungkin Tengku Datuk boleh komen sikit bagaimana ia berkait dengan ESG. Okey. Mungkin lebih spesifiknya dari segi environmental tu, dari segi kualiti udara, penampisan udara. Sebab kadang tu kita rasa there is this what we call seat building syndrome. Sebab udara tu tidak ditukar. Ya, jadi bangunan ini kita tukar, the air change tu lebih kerap. Jadi udara yang kita kita hidup jadi kita lebih nyaman dan lebih selesa lah. Dan supaya keadaan pekerja yang tu lebih saya rasa dia lebih suka untuk datang. Kalau orang Indonesia kata Tengku Datuk lebih aman dan nyaman. Ya, betul. Ya. Dan satu lagi ialah untuk kita buat audit kualiti air. Berkala lah. Jadi supaya kita tahu air ini selamat digunakan dan bersih lah, itu yang penting. Yang keempatnya dari segi glare control. Glare control ni dari segi kalau kita lihat luar bangunan tu kita rasa tak kena silau contohnya. Itu penting sebab bangunan ini fasadnya kaca.
Betul? Ya, jadi Betul? kita terapkan beberapa elemen ni dalam bangunan. Saya dah dengar Tengku Datuk cerita sikit, terang sikit kehebatan Merdeka 118 ni buat saya rasa teruja. Kalau boleh saya nak kerja dekat bangunan ni. Dah siap dengan showernya dan sebagainya. Sangat menarik. Okey, kalau kita tengok adakah dari pandangan Tengku Datuk, inisiatif hijau ini dapat memberi manfaat? Saya tahu jawapannya, tapi saya mungkin nak dengar sendiri dari Tengku Datuk, inisiatif ataupun manfaat kepada Merdeka 118 ni. Manfaat yang paling direct ialah kepada penyewa tu ataupun siapa yang bekerja di situ, yang pertama. Dan juga komuniti setempat. Okey. Sebab di sekeliling kawasan ni kita cuba, contohnya kalau di Stadium Merdeka, kita ada padang yang hijau. Betul. Jadi padang ni akan dibuka kepada orang ramai. Oh. Jadi pihak komuniti akan boleh datang Okey. untuk buat jogging apa semua, sebab kita sedang menyediakan running track. Dan ini akan memudahkan pengunjung bukan saja untuk melihat stadium tu, tapi juga beriadah Betul. di kawasan So tu. yang untuk stadium dia kan memang mereka akan bukakan Kita akan bukakan. untuk kegunaan awam. Ya, betul. Okey. Ya. Alright. Ini adalah satu inisiatif supaya pihak komuniti juga tidak terpinggir. Betul. Jadi Betul. bukan saja bangunan yang ada, tapi Betul. juga tempat sekeliling itu Betul. didapati dilawati oleh Yalah, as a pihak. wholesome. as a precinct wide Betul. wholesome destination. Betul. Itu kita tak sentuh lagi pasal mengenai kata Tengku Datuk ada pusat membeli belah. Betul. Itu untuk wanita-wanita best lah. Suami pergi bekerja, kakak Boleh shopping di boleh sebelah. cuci mata lah untuk saya cuci mata. Okey, saya rasa ni memang ramai penonton sebenarnya tertunggu-tunggu sebenarnya akan perkongsian Tengku Datuk dengan topik yang seterusnya. Saya sendiri memang sangat-sangat excited sebab yelah kita nak buat sesuatu ni, kita nak fikirkan generasi akan datang untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Boleh tak Tengku Datuk kongsikan sedikit mengenai features dan juga konsep Menara Merdeka 118? Ya, kalau menara ni kita lihat dari jauh nampak spire ya. Okey. Dan ini simbolik Okey. kepada tangan almarhum Tunku Abdul Rahman semasa melakukan kemerdekaan. Masa Merdeka. dia merdeka. Okey, Jadi alright, spire okey. itulah yang melambangkan tangan itu. Okey. Dan Baik. ketinggian spire ni kalau kita lihat tu macam tak tinggi kan? Kalau sebenarnya- kita tengok sinilah. 40 tingkat bangunan. Sorry, 40 tingkat. 40 tingkat. Ya. 40 tingkat. Okey. Tinggi. Tinggi. Sangat-sangat tinggi. Oh, Dan- saya tak tahu ya. pun. Dan di dalam tu kita ada tangga Okey. yang kita boleh Naiklah. naik. Okey, Sampai okey. level 566. Okey, so Ya. kalau saya tengok sekarang visual yang kita kongsikan, ini adalah dek pemerhatian ya. Ya. Maksudnya Tengku Datuk, kalau ada sesiapa yang berminat nak naik, mereka boleh Mereka boleh. kena minta Kita adakan apalah time dan so on timing dia lah, dia timing punya schedule dia. Yes, Okey, menarik. Okey, Ya. kalau itu kalau kita ceritakan pasal dia punya sphere tu, menara ni kalau kita tengok setinggi dia mesti menggunakan banyak lift. Yes. Yalah, kalau dah bangunan tinggi tentunya menggunakan banyak lift. Apa keistimewaan lift di menara ini? Lift pun special, Tengku Datuk. Ceritalah sikit. Kalau kita lihat lift juga sebenarnya, kita ada 89 lift. Okey. Okey, Memang alright. cukup banyak. Alright. Dan kelajuannya 10 meter satu saat. Okey. Cukup pantas. Okey. Dan dengan kelajuan tu, setiap lift akan mengeluarkan elektrisiti Okey. dan di sini akan dimasukkan dalam sistem bangunan. Kita Okey. akan, sebab dengan kelajuan tu dia generate elektrisiti. Yes. Jadi kita fit into the system. So at the end of the day, semua features yang ada dekat Menara 118, they are, macam mana nak cakap Tengku Datuk, functioning. Functioning as a system. Right. And then kita anggarkan kita boleh save ataupun kurangkan dalam 20% energi bila lift ni dibuat secara begitu. Sebab itulah kita sasarkan platinum. Platinum rating dia dalam green certification tu teratas sekali. Ya. Okay, so itu antara features dia. Tapi tadi sebelum kita bersiaran secara langsung juga sempat kita berbual, Tengku Datuk ada mention about juga certification. Boleh Ya. sentuh sikit? Certification ni okey, untuk bangunan menara kita sasarkan 3 certification. Baik. LED, GBI dengan Green RE. Dan ketiga-tiganya kalau kita lihat rekod antara bangunan tertinggi
tak banyak yang dapat sampai 3. Mungkin kita the only one yang dapat 3. Ya. Biasanya dapat 1, paling tinggi 2. Dan kita bukan saja usahakan nak mendapatkan sijil tu saja, tapi di sebalik tu, dengan adanya sijil tu, kita make sure bangunan ini mendapat sekurangnya 30% penjimatan. That's the main reason. Ya. Dan untuk mendapat tu, kita kena score paling tinggi, maknanya platinum. Kalau platinum tu teratas lah, dengan sijil platinum. Dan dengan itulah kita boleh sasarkan supaya kos menyerang kita besok akan juga terkawal. Jadi dengan kos yang akan naik setiap tahun ni, kita harapkan bangunan ini dengan 30% pengurangan masih efisien dan menjadi satu pulangan pelaburan juga untuk PNB. Saya sangat teruja, Tengku Dato'. I cannot wait. Saya tak sabar nak nantikan pelancaran rasmi nanti. Akan saya pantau dan ikuti, dan insyaAllah kalau dimurahkan rezeki, saya akan cuba datang melawat, tengok bangunan yang cukup gah. Rasa bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Tahniah sekali lagi kepada PNB Merdeka Ventures. Dan mungkin kalau saya berikan laluan mungkin dalam 15-30 saat kata-kata akhir daripada Tengku Dato'. Kalau adalah yang berminat nak pergi tengok ke, ada ke nak kongsi cerita-cerita menarik ke, bila nak dilancarkan ke, mungkin dalam 30 saat? Kita jangkakan bangunan ini akan disiapkan penghujung tahun ini. Dan insyaAllah akan dibuka kepada pihak awam pada tahun depan lah, insyaAllah. InsyaAllah. Tak apa, kita tengok nanti dalam media, tentu sekali pengumuman akan diumumkan. Jadi terima kasih sekali lagi Yang Mulia Tengku Dato' kerana dapat meluangkan masa bersama kami di MSAM 2023. The very very best of luck. Thank you. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada semua yang menonton sesi kami dari hari ini, untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus berinteraksi. Kalau ada yang nak tinggalkan komen, yang nak likekan video dan sebagainya, anda boleh lakukannya di ruang komen Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia, ataupun singkatannya MSAM 2023. Kepada mereka yang terlepas menonton video-video live kami sebelum ini, anda juga boleh ulang semula episod ini di laman Facebook dan juga YouTube kami di Minggu Saham Amanah Malaysia. Sekali lagi Tengku Dato', terima kasih banyak-banyak. Sesi ini, ingat, sesi ini dibawakan khas untuk anda oleh PNB Merdeka Ventures. Saya akhiri dulu untuk sesi ini. Kepada anda yang sedang menonton, terus sokong kami di MSAM 2023. Saya akhiri dengan Assalamualaikum dan jaga diri guys. Assalamualaikum. Bye.